Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Nashrin bin Ismail. Nombor matrik A1775882. Saya merupakan pelajar jurusan Sains Politik daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatia Azlia binti Abdul Manak, memegang kad matrik A18028, merupakan pelajar dari Fakulti Sains dan Kemanusiaan dalam program kerja sosial. Hai, nama saya Siti Nur Farhana binti Amaran. Nombor matrik saya A179549. Saya pelajar dari jurusan pengajian Bahasa Melayu dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Hai, nama saya Nurul Aisyah binti Syaril Afendi. Nombor matrik A1803889 daripada jurusan pengajian Bahasa Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afif bin Sulaiman. Nombor matrik A183887, jurusan pengajian Quran dan Sunnah daripada Fakulti Pengajian Islam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Asma binti Muhammad Asri. Nombor matrik A179484, jurusan pengajian Bahasa Melayu dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kami sebagai pelajar LMCP 1522, penjelajahan ekosistem alam sekitar ataupun dikenali sebagai ekorelawan, ingin berkongsi beberapa perkara yang dilihat penting sepanjang kami menghadiri kursus ini. Hal ini dikatakan demikian kerana mungkin ramai pelajar di luar sana tidak mengetahui akan kewujudan kursus ini di UKM. Untuk pengetahuan semua, kursus ini ditawarkan oleh Pusat Citra Universiti, dan kursus ini juga merupakan sebuah kursus yang akan meningkatkan kesedaran kita semua melalui beberapa modul yang ditawarkan berkaitan dengan alam sekitar terutamanya. Mungkin ramai juga yang tidak tahu bahawa kita semua berpeluang untuk menyertai kelab ekorelawan yang terdapat di UKM, yang mana kelab ini sangat menitik beratkan mengenai pentingnya menjaga alam sekitar. Dan kita semua sangat berpeluang untuk menjalan aktiviti sama ada secara aktif ataupun sukarelawan berkenaan dengan penjagaan ataupun kesedaran mengenai alam sekitar. Oleh sebab itu, ekorelawan ini bukanlah hanya sekadar kursus yang ditawarkan di dalam sesi pembelajaran, tetapi di dalam juga mempunyai kelab yang boleh untuk kita semua sertai sama ada secara aktif ataupun secara sukarela. Antara modul yang paling menarik minat saya sepanjang mengikuti kursus LMPC 1522 ini adalah modul geologi. Geologi itu adalah sebenarnya fenomena yang mengubah landscape, persekitaran dan kesejahteraan manusia. Dalam modul ini terdapat pelbagai jenis geologi yang wujud di muka bumi, dari sekecil-kecil mineral, fosil sehinggalah batu-batuan yang membentuk muka bumi. Selain mendapat pengetahuan tentang mineral yang membentuk batu-batuan, tanpa kita sedari sebenarnya geologi jenis mineral ini terdapat dalam setiap benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya seperti bedak. Di dalam bedak ini terdapat sejenis mineral yang bernama talco. Selain itu, ilmu yang paling bermanfaat bagi saya sepanjang mengikuti kursus ini adalah saya mendapat ilmu yang sangat luas tentang fenomena-fenomena alam yang sering terjadi di muka bumi ini seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Dalam pelbagai modul yang telah dijalankan dalam Citra LMCP 1522, penjelajahan ekosistem alam sekitar, modul yang paling saya gemari adalah modul air, sungai dan manusia. Modul ini telah disediakan oleh Encik Nur Faizul pada 4 November 2020. Modul ini telah dijalankan secara atas talian disebabkan wabak COVID-19.
Pengisian modul ini adalah mengenai tentang taburan air, kitaran hidrologi, isu-isu dan masalah air pada masa kini dan pengurusan sumber air manusia serta menganalisis kegunaan air. Topik yang paling menarik perhatian saya dalam modul ini adalah mengenai isu alur ilmu UKM. Meskipun saya belum berada di UKM, melalui modul ini saya dapat tahu mengenai punca pencemaran air yang berlaku di alur ilmu UKM. Melalui modul air yang dipelajari ini, saya telah dapat banyak manfaat dan pengetahuan mengenai air dan bagaimana cara untuk saya mengurus air dalam kehidupan seharian tanpa berlakunya pembaziran. Seterusnya adalah modul hutan paya bakau. Modul ini diadakan pada 20 November 2020 yang disampaikan oleh Dr. Azri Amir. Melalui modul ini, saya dapat belajar banyak perkara baru, terutamanya mengenai hutan paya bakau. Saya percaya segelintir masyarakat kita menganggap hutan paya bakau ini sebagai hutan yang tidak ada apa-apa kepentingan. Tetapi sebenarnya tanggapan mereka itu salah. Hutan paya bakau mempunyai keunikannya yang tersendiri. Hutan paya bakau ini juga mempunyai peranan dan fungsinya yang tertentu. Antara peranan dan fungsi hutan paya bakau ialah bertindak sebagai benteng ataupun halangan semula jadi daripada taufan dan tsunami. Akar bakau dikatakan sangat kuat untuk mencekam tanah. Bayangkan jika tidak ada hutan paya bakau di negara kita, sudah tentu negara kita kerap dilanda bencana taufan dan tsunami. Antara pelbagai modul yang disediakan di dalam kursus LMCP 1522, modul hutan merupakan modul yang paling saya gemari. Modul hutan ini telah dikendali oleh Dr. Syamsul Khamis dan Datuk Syahrudin Muhammad Ismail pada 27 Oktober 2020. Pelbagai input telah saya peroleh melalui modul hutan ini. Antaranya, saya dapat mengenal pokok yang terdapat di hutan melalui ciri-cirinya. Saya juga dapat mempelajari kepelbagaian jenis daun, pokok, akar dan bunga bagi setiap jenis pokok. Melalui modul ini juga saya dapat menjelajahi flora yang terdapat di kampus UKM. Walaupun modul ini dijalankan secara atas talian, namun ilmu yang dicurahkan dapat saya peroleh dengan baik. Akhir sekali, modul hutan ini telah membuka mata saya untuk lebih menghargai hutan yang telah banyak menyumbang kepada kesejahteraan manusia. Bagi saya, antara modul yang menarik dalam kursus ekorelawan ialah modul ekosistem tasik dan wetland Putrajaya. Tasik Putrajaya merupakan antara tempat yang menarik yang boleh kita kunjungi. Kita boleh lihat betapa indahnya dan bersihnya Tasik Putrajaya. Banyak aktiviti yang boleh kita lakukan di Tasik Putrajaya, antaranya menaiki krus, berjoging, memancing dan sebagainya. Dalam modul ini, saya dapat lihat banyak pendekatan dan kaedah yang diambil oleh Perbadanan Putrajaya dalam mengurus, memelihara dan memelihara tasik dan wetland Putrajaya. Selain itu, banyak aspek yang perlu diambil berat dan diambil kira dalam memastikan keadaan air berada dalam keadaan yang optimum. Saya juga tertarik dengan wetland. Wetland merupakan penapis. Jadi, air kotor daripada sungai akan ditapis oleh wetland sebelum memasuki tasik. Oleh itu, wetland memainkan peranan yang penting dalam memastikan keadaan air di tasik dalam keadaan yang bersih. Kesimpulannya, saya sangat seronok dan gembira dapat menyertai modul ini kerana banyak ilmu baru yang saya peroleh dalam modul ekosistem tasik dan wetland Putrajaya. Harapan saya sebagai seorang pelajar LMCP 1522, penjelajahan ekosistem alam sekitar, sudah semestinya berharap agar kursus ini dapat diteruskan pada tempoh yang panjang supaya ia dapat meneruskan untuk memberi kesedaran kepada bukan sahaja para pelajar tetapi masyarakat di luar sana melalui perkongsian yang dibuat, modul-modul berkaitan dengan modul-modul yang dibuat untuk memberikan sedikit gambaran mengenai bahawa pentingnya kita sebagai manusia untuk terus menjaga alam sekitar yang kita nikmati pada ketika ini.
Besar harapan saya agar anda semua dapat mengikuti kursus LMPC 1522 ini kerana kursus ini bukan sahaja dapat memberikan kesedaran tentang alam sekitar tetapi dapat melahirkan insan yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Harapan saya untuk subjek citra LMCP 1522 penjelajahan ekosistem alam sekitar ini adalah saya berharap kursus ini akan terus ditawarkan kepada semua pelajar agar ramai lagi pelajar boleh mengikuti kursus ini dalam meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang kelestarian alam sekitar ini. Dan sekiranya saya diberikan peluang lagi, saya juga akan turut menyertai kursus ini pada masa hadapan. Bagi saya, kursus ini sangat sesuai untuk para pecinta alam sekitar. Secara jujurnya, sebelum saya menyertai kursus ini, pengetahuan saya terhadap alam sekitar sangat sedikit. Tetapi selepas saya menyertai kursus ini, saya dapat belajar bermacam-macam perkara baru tentang alam sekitar. Oleh itu, saya menyarankan kepada semua pelajar UKM untuk mengikuti kursus ini pada semester yang akan datang. Saya berharap agar kursus LMCP 1522 penjelajahan ekosistem alam sekitar ini terus mendapat sambutan dari mahasiswi dan mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya juga berharap agar kursus seperti LMCP 1522 ini dapat disediakan di semua institut pengajian tinggi agar kesedaran tentang alam sekitar dapat disemai dengan sebaiknya. Harapan saya terhadap kursus penjelajahan ekosistem alam sekitar ini ialah kursus ini dapat menanam kesedaran kepada lebih ramai orang tentang kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar. Seterusnya, saya harap kursus ini dapat melahirkan lebih ramai orang yang berpengetahuan tentang alam sekitar. Akhir sekali, saya harap kursus ekorelawan ini terus bersemangat dan terus maju jaya.